Allahu 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Maka barang siapa yang ingin dan berharap bertemu dengan Tuhannya, maka buatlah amalan-amalan yang soleh, dan jangan sesekali mereka menyengutukan di dalam ibadat mereka kepada Tuhan mereka dengan sesuatu pun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kitab Allah Azza wa Jalla huwa hablullah, man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alad dhalalah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, seluruh kepimpinan ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melanjutkan usia kita, memanjangkan umur kita, sehinggalah ke saat-saat ini setelah daripada kita bangun tidur pagi tadi. Sebab itu Nabi ajar satu doa kepada kita selepas daripada kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji-pujian bagi Allah yang telah menghidupkan kami semula. Ahyan ba'dama amatana, selepas daripada mana engkau matikan kami semalam.
dan kepada Engkau ya Allah kami akan dikembalikan. Tuan-tuan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah ataupun apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sebalik Allah melanjutkan usia kita setiap hari, setiap masa, setiap saat, setiap jam, tak lain dan tak bukan falyamal amalan salihah. Allah nak kita lakukan amalan-amalan yang soleh. Allah nak kita lakukan amalan-amalan yang baik. Dan di dalam ibadat kita, kita tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Sebab itu tuan-tuan, rugilah dalam masa umur yang Allah masih lagi berikan peluang kepada kita, kita lupa untuk mengisi sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada kita setelah mana kita kembali kepada Allah di hari akhirat. Ramai di kalangan manusia pada hari ini apabila bangkit daripada tidur lupa nak mengucap syukur kepada Allah, dan juga tidak hargai masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Cuba bayangkan tuan-tuan, hari ini setelah daripada mana kita bangun tidur pagi tadi, berapa ramai di kalangan manusia pada hari ini yang tak mampu dah nak bangun pagi pada hari ini, daripada mereka tidur semalam dan tidur selama-lamanya. Berapa ramai dah pada pagi hari ini kita mampu lagi bersarapan. Berapa ramai di kalangan manusia hari ini tak mampu dah nak sarapan pagi, tak boleh bangun nak tengok anak, tak boleh bangun dah nak bersama dengan isteri. Inilah antara perjalanan kehidupan kita sampai masa dia walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan lewat, tidak akan mengakhirkan apabila seseorang itu sampai ajal dia. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehari dua ni kita asyik mendengar berita-berita tentang kematian-kematian orang yang kenamaan. Apabila kita dengar berita tentang kematian ni tuan-tuan, jangan kita ingat ke orang lain, kita ingat ke diri kita sendiri, kan? Biasa kalau dengar berita tentang kematian, kita ingat lagi kat orang duk sakit. Orang kata mati dah dia tu, kita pun kata tapi rumah aku tu ada seorang tengah sakit tenak tu, tak lama dia lah pula. Kita ingat kat orang lain, kita asyik lepak kat orang lain je. Kita tak pernah dan kadang-kadang kita lupa untuk ingat kepada diri kita sendiri. Sebab itu tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Umar, antara yang diceritakan beliau mengukir di cincin yang beliau pakai, antaranya perkataan yang sentiasa mengingatkan beliau tentang kematian. Sehingga kata-kata Sayyidina Umar yang masyhur, cukuplah wahai Umar, mati sebagai tazkirah ataupun peringatan untuk dirimu. Tengok cincin ingat ke mati, tengok cincin ingat ke mati. Kalau kita tengok cincin lambat lagi nak mati. Tengok cincin aku ni 3 juta, mata saja 3 juta. Kita dia nak ingat ke mati, dia tengok cincin. Jadi tuan-tuan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala,
sesuai dengan tajuk kita yang kita akan sambung pada pertemuan yang telah lepas, iaitu perjalanan kematian. Pada pertemuan yang telah lepas kita dah baca satu hadis yang panjang, tetapi kita baca hanya sedikit baru. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung tentang satu kisah yang Nabi cerita berkaitan dengan perjalanan kematian dua golongan manusia. Antara golongan yang pertama, golongan hamba yang mukmin, orang yang beriman. Manakala golongan yang kedua adalah golongan hamba yang kafir, orang yang kufur kepada Allah. Kafir di sini boleh juga kafir yang nyata ataupun kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ingkar, maksudnya ingkar terhadap perintah Allah ketika mana mereka hidup di atas muka bumi. Kita ambil sedikit sudutan yang telah lepas. Macam kita tengok drama kan, kita tengok drama biasa, dia nak main yang minggu ni, dia tunjuk dulu yang minggu lepas kan, supaya kita ingat balik. Pada pertemuan yang telah lepas kita dah baca pada permulaan hadis, sedikit yang kita baca gitu. Seorang sahabat Nabi yang bernama Bara' bin Azib, dia menceritakan suatu peristiwa ketika mana dia keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat mengiringi jenazah seorang lelaki dari kalangan Ansar yang baru meninggal. Apabila sampai di tanah perkuburan, kubur ketika itu belum lagi siap digali. Sampai-sampai tukang gali kubur tak siap lagi kan. Kalau kita musim ni, kalau kat kampung musim ni, kalau kubur duduk tepi sungai, musim ni payah sikit ni kan. Gali air, gali air, kena seduh air naik dulu, gali pula. Ataupun kubur yang tanah yang jenis pasir kan, gali runtuh, kalau musim-musim hujan macam ni kan. Kelantan, saya baru balik daripada Kelantan kan, 2-3 hari lepas. Tiap-tiap hari hujan. Mudah-mudahan kita doakan tahun ni tak berlaku banjir besar seperti mana tahun-tahun yang lepas, tahun lepas. Tapi kawasan rumah saya tu memang dah naik lah. Latar panjang ni memang tempat biasa kan. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Bara' bin Azib, apabila mereka sampai di tanah kubur belum lagi siap, maka ketika itu Nabi duduk. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah. Nabi duduk, dan Nabi duduk ketika itu Nabi menghadap ke kiblat. Lalu kata Bara', kami pun wajalasna haulahu, maka kami pun duduklah bersama dengan Nabi, kami duduk mengelilingi Nabi. Seolah-olah Nabi duduk kat tengah, para sahabat semua ni mengelilingi Rasulullah. Dan ketika itu seperti di atas kepala kami ni burung yang duduk terbang. Maka Nabi pegang, ambil satu ranting kayu, lalu Nabi ketuk di tanah. Macam kita lah, kalau kita duduk saja kan, kita ambil ranting-ranting kayu duduk main tapi Nabi buat tu ada maksudnya. Lalu ketika itulah tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi jenguk ke langit. Lalu Nabi tengok ke bumi, Nabi jenguk naik ke langit balik, Nabi tengok ke bumi. Kata Bara', sebanyak 3 kali Nabi buat macam tu, tengok ke langit, tengok ke bumi, tengok ke langit, tengok ke bumi. Lalu akhir sekali Nabi pun berkata, ni Bara' cerita, fayaqulu
iaitu yang faqala Rasulullah, ista'izu billah min azabil qabr, hendaklah kamu semua berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Hendaklah kamu semua berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Hendaklah kamu semua berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Kata sahabat, kata Bara, marwatan aw salasan. Nabi sebut sebanyak 2-3 kali. Nak ceritanya tuan-tuan, takutnya azab kubur. Seperti mana kita cerita tentang kisah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman apabila lalu di tanah kubur menangis sehingga janggut dia basah. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Uthman, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu menangis sehingga janggut kamu tu basah? Kata Uthman, kubur inilah tempat, aku ingat sabda Nabi, kubur inilah tempat, antara tempat yang pertama setelah mana kita meninggalkan dunia ini. Tempat kita singgah yang pertama, kalau di sini elok, maka di sana di akhirat akan lebih lagi elok. Tetapi kalaulah di sini tak elok dah, di sana iaitu di akhirat lagi teruk tak elok. Dan di sini aku seorang-seorang duduk dalam kubur seorang-seorang, tak ada anak, tak ada isteri, dan tak ada sahabat, tak ada kawan-kawan. Kalau mati berdua pun tuan-tuan, tanam dalam liang lahat yang satu pun akan dihisap, akan dibangkit roh, akan disoal seorang-seorang, tak boleh nak pakat dah. Dan tak boleh nak pakai peguam bila, tak boleh. Lalu ketika itulah Nabi sebut lagi dalam doa Nabi yang kita dah baca pada pertemuan yang telah lepas. Maka Nabi pun berkata, setelah Nabi suruh sahabat berlindung dengan Allah daripada azab kubur, lalu Nabi baca satu doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung denganmu ya Allah daripada azab kubur. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung denganmu ya Allah daripada azab kubur. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung denganmu ya Allah daripada azab kubur. Ingat tuan-tuan doa ni, doa pendek, saya baca 3 kali supaya tuan-tuan boleh ingat. Nabi pun dalam hadis ini Nabi sebut sebanyak 3 kali. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Antara sunnah, kalau kita pergi ke kubur, ziarah kubur, hantar ataupun mengiringi jenazah ke kubur, sampai ke kubur kita bagi salam kepada ahli kubur. Antara doa yang patut kita baca inilah doa dia, semoga Allah lindungi kita daripada azab kubur. Bukan pergi kubur nak sembang saja. Kalau kat kampung gulung rokok daun, lepas satu lepas satu. Kalau hippo semua boleh buat batu nisan. Saya biasa kalau duduk kat kampung, biasa orang sana dia akan panggil orang pondok untuk solat jenazah. Kalau tidak ada orang nak turunkan jenazah dalam kubur, maka kamilah budak-budak pondok dia minta 2-3 orang, 3 orang biasa untuk bawa turun jenazah ke dalam liang lahat dan bukakan tali-tali kain kapan,
sandar letakkan tanah-tanah kat belakang supaya jenazah menghadap ke kiblat. Kalau kita turun dalam tu baru kita rasa. Tapi kalau benda dah biasa, dia tak rasa. Macam tukang gali kubur bulan puasa yang tak puasa. Tak puasa satu nak makan, dia turun dalam lubang kubur yang dia gali, lalu dia makan dalam tu. Dia takut kalau makan ke atas orang nampak, dia turun dalam lubang kubur, dia makan roti, air mineral. Kebetulan jumpa dengan kita tanya tak puasa tak? Oh penat ustaz hari ni, 2 lubang kubur kena gali, saya seorang penat puasa. Kata kenapa tak makan ke atas? Makan ke atas nanti orang nampak, makan kat bawah. Kan? Makan kat bawah. Tak takut ke kita ni? Takut apa, dah biasa. Dia kata dah biasa, tak takut. Kan? Jadi tolong Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi ajar kita supaya kita ni berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Sebab azab kubur ni tuan-tuan, ketika itu kita seorang nak kena jawab soalan seorang-seorang. Kalau kena seksa pun seorang-seorang. Di akhirat ni ramai, walaupun ya seksa, tapi ramai. Dia di akhirat lagi teruk. Tapi dalam kubur ni kita seorang-seorang, macam kita duduk kat rumah. Boleh satu hari kita duduk dalam bilik yang gelap, tutup pintu semua, duduk kat dalam tu, cuba duduk satu hari je, tak payah lama. Saya rasa tak sampai satu hari keluar. Sebab itu saya pernah dengar cerita antara ustaz kami cerita, antara ulama yang tersohor di Kelantan dulu, Tok Selehum. Kalau dia berasa hari ni berasa malah nak buat, bukan tak buat, tapi berasa malah je. Perasaan tu berasa malah nak tambahkan ibadat-ibadat yang sunat. Pada waktu malam dia akan turun dalam lubang yang dia buat bagaimana lubang suluk kan. Dia buat seperti mana lubang kubur, dia turun tengah malam, lalu dia tidur dalam lubang tu, dia tutup atas. Maka dia cakap dengan diri dia, kalau kamu malah buat ibadat, kalau kamu malah semayang, kalau kamu malah hidup di atas dunia kubur kamu esok-esok macam ni lah. Kita nak buat jauh lah. Nak pergi tandas seorang-seorang pun malam-malam. Lagi-lagi kita orang Melayu, kita dah sebut orang Melayu ni tepat dia takut kubur. Sebab tu jarang keranda orang mati kat masjid hilang. Biasa besi-besi buruk semua orang bantai belakang, tapi besi keranda ni jarang hilang. Sebab orang Melayu dia tak boleh benda-benda macam ni, takut. Maka Nabi ceritakan tentang orang yang orang kematian seorang yang beriman. Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya. Lalu Nabi pun sambunglah start, Nabi mulalah penceritaan dia berkaitan dengan perjalanan kematian orang yang beriman. Kata Nabi, seorang hamba yang beriman apabila ketika mana dia nak bercerai daripada dunia, ketika mana dia nak bercerai daripada dunia, wa iqbal min al-akhirah, dan nak menuju kepada akhirat. Apabila kita bercerai daripada dunia ni tuan-tuan, tempat tuju kita akhirat. Kubur adalah satu tempat apa? Kalau kita hari ni, istilah kita hari ni RMA lah. Tapi RMA dunia hari ni tak apalah, seronok, sedap, boleh makan, boleh minum, boleh lepak, boleh relax, mengantuk, boleh tidur, boleh mandi. Tapi RMR antara dunia dan juga akhirat adalah alam barzah. Berapa ramai manusia yang kufur, minta kepada Allah, farji'na na'man salihan inna mukinun, hantar aku balik, aku nak balik, aku nak buat amalan yang baik, aku nak semayang, aku nak sedekah, aku nak puasa. Sebab apa? Inna mukinun, aku dah yakin. Berapa ramai yang apabila masuk dalam tu minta nak balik, tapi tak boleh balik.
balik. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita pergi satu tempat dan kita dah puas, tak boleh nak duduk sana sangat, kita nak balik, tapi cari jalan balik tak jumpa. Orang yang sesak dalam hutan pun tuan-tuan, Allahu Akbar, terseksa. Cari jalan balik tak boleh, pergi sana pun bukan, pergi sini pun bukan. Ini apatah lagi kubur. Paling belakang, orang yang hantar kita paling dia belakang, maka datanglah dua malaikat yang akan bertanya kepada kita, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, apa agama kamu, apa kiblat kamu, siapa saudara kamu. Duduk atas dunia semayang jarang-jarang, tak tahulah nak jawab kiblat sebelah mana. Jadi tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini antara kita. Sebab tu kita sebut tadi tuan-tuan, Allah, kita bangkit daripada tidur tiap-tiap pagi, alhamdulillah, hari ini Allah masih lagi beri peluang kepada aku. Berapa ramai hari ini yang tak boleh nak bangun pagi, yang tak boleh dah nak bangkit daripada tidur. Mereka tidur selama-lamanya. Aku, Allah bagi lagi peluang untuk aku buat ibadat, untuk aku bertaubat, untuk aku tambahkan amalan. Tapi kalau dah bangun pagi duduk macam tu juga, tak ada apa-apa. Di sebalik Allah lanjutkan umur. Apatah lagi mereka yang setiap hari Allah beri peluang, tambah lagi maksiat, bagi peluang tambah maksiat, bagi peluang tambah maksiat. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita bercakap berkaitan dengan benda macam ni tuan-tuan, kita teringat kepada diri kita sendiri. Bukan kata saya 100% nak sampaikan kepada tuan-tuan, tidak. Saya ingatkan kepada diri saya. Kita baca hadis Nabi, ini hadis Nabi, dan ulama hadis mengatakan hadis ini hadis sahih. Antara rujukan yang paling tepat adalah dalam kitab Musnad Ahmad, dan antara ulama-ulama hadis yang lain seperti mana An-Nasa'i, Abu Daud dan beberapa ulama hadis lagi mengambil hadis ini, masukkan di dalam kitab-kitab hadis mereka. Maka ketika itulah kata Nabi, turun malaikat daripada langit, nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidunil wujuhi ka'anna wujuhahum syams. Ketika mana roh mereka nak bercerai daripada jasad mereka, bahasa ni belum lagi mati, kita panggil dalam keadaan nazar, dalam keadaan sakaratul maut. Kita ni yang Allah suruh malaikat tulis sebelum kita lahir ke dunia, antaranya dua perkara. Yang pertama rezeki, yang kedua ajal. Yang pertama rezeki kita banyak mana? Kita hidup 60 tahun, berapa bunyi beras yang kita akan makan, berapa ekor ikan yang kita akan makan, berapa banyak duit yang kita akan guna, berapa helai pakaian yang kita akan pakai. Cukup apa yang malaikat tulis sampai masa dia. Sebab itu kita dah sebut tuan-tuan, kalaulah kita tengok orang dalam keadaan nazak, dia minta air, apabila dimasukkan air ke dalam mulut, kita akan dapati air tadi akan mengalir keluar. Sebab itu ulama apabila dia sebut antaranya kitab Ziarah Sakaratul Maut, kitab Imam As-Sayuti, mengajar kepada kita apabila seseorang menghadapi sakaratul maut, apabila mereka minta air dahaga air, maka
kita basahkan bibir-bibir mulut mereka. Kalau masukkan air dia tak boleh nak masuk. Sebab apa? Rezeki dah tutup, dah cukup dah rezeki dia. Walaupun setitik dia takkan masuk, kan? Walaupun satu sudu. Dah dulu orang suap dengan sudu. Kalau sekarang ni kadang-kadang orang bagi dengan straw. Yang perlu ajar ketika itu adalah kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iaitu talqinkan dia dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan ajar selain daripada kalimah ini. Masa tu tak payahlah nak tegur-menegur, kan? Walaupun kita datang daripada jauh ziarah dia, ketika mana dia hadapi sakaratul maut, tak payah tanya lah, tak kenal ke ni Pak Long ni mari daripada jauh ni, tak payah nak berkenalan masa tu. Nak kenalan tu dalam Facebook, kan? Masa tu jangan duk kenalan. Yang perlu ajar ketika itu talqin La ilaha illallah. Kalau dia sebut La ilaha illallah, kita ajar lagi Muhammadur Rasulullah, dia pun sebut Muhammadur Rasulullah. Lepas tu kita diam supaya dia tak kata apa. Kalau dia bercakap nak tanya pasal lain lagi, kita ajar. Jangan untuk jawab, tanya, ajar. Dan ajar dengan kalimah syahadah tadi. Ketika itulah tuan-tuan, Allah hantarkan malaikat, nazala ilaihi malaikatun, telah turun malaikat-malaikat daripada langit dengan muka mereka, wajah mereka putih seumpama cahaya matahari. Berapa banyak malaikat turun kepada dia? Banyak, beribu-ribu malaikat. Turun buat apa? Bersama dengan malaikat turun daripada langit tadi, bersama dengan malaikat kain kafan daripada kain-kain kafan syurga. Dan Nabi sebut kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah, dan bersama dengan mereka wangian daripada wangian-wangian syurga. Malaikat buat turun sekali kain kafan daripada kafan-kafan syurga. Bersama dengan para malaikat tadi adalah wangian daripada wangian-wangian syurga. Kita belajar hadis ni, kita baca hadis ni, kita tak pelik lah. Lain kali kalau kita tengok jenazah yang wajah mereka berseri dalam keadaan senyum, lepas tu pula wangi. Dan biasa kita nak baca kisah-kisah macam ni, biasa kita nak tengok, kita nak baca dalam Facebook, dalam surat khabar, lagi-lagi dalam majalah apa, Mastika, dan kisah-kisah yang pelik-pelik. Kita orang Melayu suka kisah pelik, kan? Kubur bau wangi, kadang-kadang kita pergi kubur bau wangi ni pun tengok elok-elok juga. Kadang-kadang jenis orang letak apa, colok, duk minta nombor ekor kat belakang. Jenis-jenis kubur yang duk kat belakang sikit, orang minta nombor ekor. Cuba pergi tengok elok-elok, kita kalau bau wangi lari balik. Bau apa ni, lari balik. Tengok kubur berlubang pun lari balik kita. Biasa kalau musim-musim banjir macam ni, kadang-kadang kubur tanah akan runtuh, kubur berlubang, tak berani nak tengok. Takut apa? Nanti malam ni datang dalam mimpi. Jadi tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila malaikat tadi turun bersama dengan malaikat kain kafan daripada syurga, wangian daripada syurga, sehinggalah mereka duduk di sisi bakal jenazah tadi, duduk di kiri kanan bakal jenazah tadi. Allah yang beriman tadi, kata Nabi, maddil basar, sehingga sejauh mata memandang, sejauh mata memandang. Kalau kita duduk tepi pantai, kita tengok di tengah-tengah laut, Allah, jauhnya nampak laut saja, yang hujung sana nampak bukit, kan? Kalau kita duduk tengah-tengah jalan, highway yang straight, yang betul, tengok Allah jauh, nampak dengan mata. Tapi kalau kita pergi nak berjalan, bukan dekat tu, jauh,
Ni orang panggil sejauh mata memandang. Malaikat duduk tepi dia, kiri kanan dia, di sisi jenazah, bakal jenazah tadi. Masa ni belum lagi mati, kita tak nampak. Sebab itu yang Nabi, yang Bara sebut tadi, kenapa Nabi tengok ke atas, Nabi tengok ke bawah, Nabi tengok ke atas, Nabi tengok ke bawah. Nabi dia nampak dah, dan Nabi dia nampak, kita tak nampak. Kadang-kadang binatang-binatang Allah bagi juga mereka nampak. Kadang-kadang orang yang suka kucing, tiba-tiba tuan kucing tak dia meninggal, kadang-kadang kucing pun sedih, mengalir air mata. Kadang-kadang Allah buka hijab kepada mereka, kita tak nampak. Sebab apa? Sebab sifat kita kalau nampak cabut lagi. Jenis macam tu. InsyaAllah tak azab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila malaikat yang telah dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba yang mukmin tadi berada di sisi bakal jenazah tadi, maka tolong Allah Subhanahu wa taala, kemudian datanglah kepada dia, thumma yaji'u malakul mautil alaihi salam, malakul mauti alaihi salam, kemudian datanglah kepada hamba yang mukmin tadi malaikat apa? Malaikat maut, malikul maut. Nama apa malikul maut? Israel. Israel. Nak tanya kau sekali-sekala, aku tak ingat nama malaikat. Lagi-lagi malaikat yang ambil nyawa. Israel. Maka turunlah Israel, datanglah Israel, duduk di mana? Hatta yajlisa inda ra'sihi. Maka Israel tadi akan duduk di atas kepala dia, berada di atas kepala. Di tepi kiri kanan tadi malaikat yang turun bersama dengan kain kafan, yang turun bersama dengan wangian-wangian syurga tadi. Maka datanglah Israel, malaikat yang mengambil nyawa, yang mengambil nyawa, yang akan ceraikan roh dia daripada jasad dia. Maka serulah Israel tadi kepada bakal jenazah tadi, fayaqulu, berkata Israel, ayyatuhan nafsul tayyibah, wa fi riwayatin nafsul mutmainnah. Ayyatuhan nafsul tayyibah, ataupun ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Kata Israel, wahai jiwa yang tenang, tenang ketika itu, wahai jiwa yang tenang, ataupun wahai jiwa yang baik. Kita ambil seperti mana yang dalam Al-Quran sebut, mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah, mari keluar, ila maghfiratin minallah, keluarlah kepada keampunan daripada Allah dan juga keredaan Allah. Malaikat seru orang yang beriman tadi supaya roh dia keluar menuju keampunan Allah dan juga keredaan Allah. Dia mati, Allah redha. Dia mati, Allah sedia ampunkan dosa dia. Macam ni tuan-tuan yang kita nak, yang kita duk cari, yang kita duk ulang alik ke masjid, balik rumah datang masjid, balik rumah datang surau, yang kita datang sembahyang berjemaah, yang kita duduk dalam majlis ilmu. Kalau fikir-fikir, kalau masa ni Allah duduk depan TV lagi baik, tengok berita TV 3, kan?
Tapi tak, kita pilih nak duduk dalam majlis ilmu, kita pilih nak jadi tetamu Allah di dalam rumah Allah. Sebab apa? Kita nak macam ni. Kita nak kematian kita Allah redha. Allah sediakan memberi keampunan, kemaafan di atas segala dosa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Orang yang dapat macam ni, tuan-tuan, beruntung. Mudah-mudahan kita semua dapat. Amin ya rabbal alamin. Mereka seru, wahai jiwa yang tenang, mari keluar menuju keredaan, menuju keampunan Allah dan juga keredaan Allah. Ada juga orang yang mati, Allah matikan dia. Ya, malaikat ni perantaraan, Allah matikan dia. Tapi kematian dia ada juga yang Allah tak redha. Allah mati tapi Allah tak redha. Macam orang bekerja, orang bekerja, dua-dua bekerja. Orang ni pun bekerja, orang ni pun bekerja. Dua-dua Allah bagi rezeki. Tapi orang yang bekerja dengan cara yang halal, jaga kewajipan dia kepada Allah, rezeki yang Allah bagi, Allah redha. Orang ni yang bekerja secara haram, kewajipan dia semayang pun malam, kerja halal juga, tapi semayang pun malam, apa semua pun malam, kewajipan dia kepada Allah pun tak pernah buat, Allah bagi juga rezeki. Tapi atas dasar Allah tak redha. Kita panggil apa? Istidraj. Macam Allah bagi kekayaan kepada Qarun, Allah bagi. Walaupun Qarun kata ketika mana Nabi Musa nak meminta, nak supaya Qarun keluarkan untuk jalan Allah, Qarun kata apa? Buat apa aku nak bagi? Ini hasil usaha aku sendiri. Dia tak nampak dah Allah. Tertutuplah Allah. Sebab tu Allah sebut dalam antaranya dalam surah Yasin, Allah jadikan apa, kedudukan mereka, pangkat, harta benda, darjat yang Allah bagikan kepada mereka sebagai satu pagar, satu blok, supaya mereka tak nampaklah jalan kebenaran. Tak nampak. Dan seronok pula buat benda tu. Walaupun tahu kata salah, tak apa, salah pun tak apa, janji dapat duit je. Dia main buah tu. Janji aku dapat duit, tak apa. Allah bagi, tuan-tuan, tapi Allah bagi atas dasar istidraj. Allah tak redha. Apabila Allah tak redha, keberkatan jauh sekali. Kalau rezeki yang baik pun, tuan-tuan, kalau campur dengan maksiat, keberkatan boleh hilang apabila bercampur dengan maksiat. Hilang tu keberkatan apabila bercampur dengan maksiat. Sama juga orang yang makan gaji dan sebagainya, apabila curi masa dan sebagainya, keberkatan akan hilang. Sebab itu untuk nak menjaga keberkatan tadi, orang yang makan gaji dan sebagainya, kalaulah kita berasa Allah kita telah mengambil hak orang, apa kata pendapatan kita tiap-tiap bulan kita bagi makan kepada fakir miskin, kita ambil sedikit kita bagi sedekah kepada orang, supaya apa? Supaya Allah bersihkan apa yang kekotoran-kekotoran yang ada, walaupun belum sampai tahap mengeluarkan zakat, supaya nak bersihkan. Takut-takut kita curi tulang, takut kita curi masa, kita telah ambil hak orang dalam pekerjaan, masa pun hak orang juga. Itu tuan-tuan. Jadi tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi SAW lagi, apabila malaikat seru tadi, malaikat keluarkan roh dia tadi, fatakhruju tasilu kama tasilu qatratu min fi'il siqai fayakhrujaha, wa fi riwayatin hatta idza kharajat ruhuhu salla alaihi kullu malakin baina as-sama'i wal ardi wa kullu malakin fi as-sama'i wa futihat lahu abwab as-sama'i laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah
ayyurajabi biruhihi min qablihi fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarafata 'ainin hatta ya'khuzaha fayaj'aluha fi dhalika al-kafan wa fi dhalika al-hanut fadhalika qawluhu ta'ala tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritu, surah Al-An'am ayat 61. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhatil miskin wujidat ala wajhil ard. Ruh mereka ni tuan-tuan akan keluar, kata Nabi, seumpama saya buat contoh, seumpama kita tuang air masuk ke dalam bekas air. Nak ceritanya apa? Senang. Tu. Nak cerita macam tu. Nabi sebut di sini takhruju tasil kama tasil qatratu minal fisil. Apa? Fil siqai. Kita air yang berada di dalam bekas air kita tuang. Senangnya roh keluar seumpama macam tu. Allahu Akbar. Ada setengah manusia tuan-tuan yang melaut kesakitan ketika mana roh nak keluar daripada jasad. Ada di kalangan manusia tuan-tuan yang roh mereka nak keluar dalam keadaan susah payah. Sebab itu tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala, kita berdoalah kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita ketika mana kita menghadapi sakaratul maut. Maka dia keluar, kata Nabi, maka dia keluar mengalir seakan-akan aliran titisan air di dalam bekas air. Lalu dia mengambil di dalam suatu ayat, sehingga setelah rohnya keluar, maka semua malaikat di antara langit dan juga bumi dan malaikat di langit berselawat kepada dia. Ketika mana roh dia keluar ni tuan-tuan, malaikat yang berada di langit, yang berada di bumi, dan semua yang berada di langit akan berselawat kepada roh tadi. Malaikat pun akan berselawat kepada roh tadi. Kemudian dibuka untuk dia pintu-pintu langit, tidak ada penghuni di sebalik pintu. Mereka berdoa kepada Allah agar rohnya dinaikkan di sisi mereka. Jika dia telah mengambil rohnya, maka mereka tidak akan meninggalkan di tangannya sekejap pun hingga mereka mengambilnya, sehingga mereka menjadikannya di dalam kafan dan juga dengan wangian tersebut. Setiap malaikat yang lalu ataupun tengok roh mereka tak akan lepas peluang untuk berselawat dan untuk pegang. Sebab apa? Sebab kafan dan juga wangian dia tu sangat wangi. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tadi dimatikan oleh malaikat kami. Maksud malaikat kami yang mengambil nyawa, dan malaikat kami ni tak pernah cuai dalam pekerjaan mereka. Kita tak payah risau. Sampai masa malaikat maut dia tak lupa. Walaupun dia tak ada diary, walaupun dia tak pakai smartphone macam kita kena kunci jam, tapi dia tak pernah lupa. Dia tak pernah cuai sedikit pun dalam urusan dia, baik yang berada di kiri kanan kita, yang catat amalan kita, yang akan tunjuk kepada kita mi'at amin, yang akan tunjuk kepada kita, bukan, yang akan tunjuk kepada kita 99 sijil. Ketika mana kita menghadap Allah, satu-satu sijil Nabi sebut sejauh mata memandang. Kita semua ni tuan-tuan menghadap Allah besok, Allah akan suruh malaikat keluarkan sijil yang dia catat kita. Banyak mana? Sebanyak 99 sijil. Lalu Allah tanya kepada kita,
adakah kamu dizalim oleh malaikat aku? Oleh pencatat aku itu malaikat? Kita jawab apa? La ya Rabbi, tidak ya Allah, memang aku buat sungguh, aku kata sungguh, aku sebut sungguh. Kalau yang jenis nulis, aku tulis sungguh ya Allah. Kena baca. Kita baca 99, kita tengok Allah. Kalau 99 tadi semua kejahatan, gitu. Tapi kalau 99 tadi semua kebaikan, alhamdulillah. 99 sijil yang akan dibentangkan di depan kita, satu-satu sijil sejauh mata memandang. Hadis yang kita dah baca dulu, hadis yang ketiga dalam kitab ini. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, malaikat tidak akan lepas peluang untuk berdoa dan juga mengambil peluang. Sebab apa? Wangi sangat ruh yang dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, orang yang beriman tadi. Sebab itu tolong Allah Subhanahu wa taala, sikit kesimpulan yang kita buat hari ini, inilah antara golongan yang beriman, yang mana mereka Allah janjikan kepada mereka pangkat dan kedudukan di sisi Allah yang sangat tinggi. Maka kita carilah tuan-tuan hari ini, antaranya carilah redha Allah. Kita cari redha Allah. Yang kedua, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sedialah bekalan kita. Bekalan kita nak menuju kepada Allah. Allah tak nak apa? Al-mal wal banu zinatul hayatid dunya. Harta benda kamu dan juga anak pinak kamu merupakan perhiasan dunia. Kalau kita jadikan anak kita hanya dunia, dia akan jadi anak dunia saja. Kalau kita jadikan harta kita untuk dunia, dia hanya jadi untuk dunia saja. Kalau kita jadikan dua-dua tadi untuk kedua-dua, anak yang mampu mendoakan kepada kita, harta yang mampu memberi saham ataupun syafaat ataupun apa kebaikan kepada kita di akhirat, maka dia akan jadi kedua-duanya. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amal. Dan baki yang kita nak bawa bertemu dengan Allah, tuan-tuan, adalah amalan dan juga pahala yang kita buat pada hari ini. Jangan kita syirik dalam ibadat kita, jangan kita niat dalam ibadat kita nak cari lain selain daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ingin redha Allah baik di dunia, baik ketika mana kita ruh keluar daripada jasad, ketika mana kita berada di alam barzakh, seterusnya ketika mana Allah hisab amalan kita. Dengan amalan kita, insya-Allah kita akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk syurga bukan kerana amalan tetapi kerana rahmat Allah. Tapi kalau orang yang tak pernah taat kepada Allah ketika mana mereka hidup, macam mana, bagaimana Allah nak berikan rahmat kepada mereka? Itu rahmat adalah urusan Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada sesiapa saja. Tapi Allah dah janji, orang yang buat baik, insya-Allah Allah akan beri balasan yang baik. Sesungguhnya Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah ni tak silap janji. Apa yang Allah janji itulah yang Allah akan bagi. Jadi tolong Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat keberkatan dan juga sedikit ilmu perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah jadikan perjalanan kematian kita seumpama seperti mana Nabi sebut di dalam hadis ini. Jadi tolong Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam biasa tuan-tuan, saya mohon sedikit sumbangan tuan-tuan untuk menampung kos pembelajaran saya ke Riau. Jadi kalau tuan-tuan yang sudi, bolehlah selepas ni, lepas sembahyang, kita bentangkan sejadah kat belakang. Jadi mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma yassir lana umurana ma'rifati a'malina wa abdinina wa salamata wal afiyah fi dinina wa dunyana wal akhiratina.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.